Hadirin sekalian, dari sudut sejarah, Kedah pernah menempa nama sebagai pengeluar besi utama dunia dan pernah dikenali sebagai pusat tamadun terawal Asia Tenggara. Terdapat bukti-bukti bahawa aktiviti peleburan besi yang sistematik dan berteknologi telah wujud di Kedah seawal tahun 535 sebelum Masihi dan terus aktif hinggalah ke kurun yang ke-15. Ketika era peperangan dan Siam dan British pada tahun 1821 hingga 1838, Kedah tercatat dalam sejarah sebagai bangsa yang mempunyai semangat juang yang tinggi. Seorang pegawai tentera laut British Sharon Osborne dalam bukunya The Blockade of Kedah 1838 telah mengungkapkan kenyataan ini. Like spaniel, which is dog, the native of the whole seaboard of the Indian Peninsula lick the hand that chastise them. Not so the orang Melayu and the Englishman should be the first to honor a race who will not basely submit to abuse and tyranny. Seperti anjing, penduduk pribumi pesisir laut semenanjung India menjilat tangan yang menghina mereka, tetapi tidak bagi orang Melayu. Kita, yakni orang Inggeris, sepatutnya menjadi orang yang pertama menghormati satu bangsa yang tidak tunduk kepada kezaliman dan penindasan. Dengan gabungan dan elemen terkuat dari rekod sejarah yang hebat ini, semangat anak-anak Kedah perlu segera dipulihkan. Kesedaran generasi yang ada pada hari ini di negeri ini perlu dibangkitkan dan kedudukan Kedah perlu dikembalikan. Gagasan The Greater Kedah yang diilhamkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah, Tuanku Sultan Kedah, melalui titah diraja adalah sebuah gagasan besar, meliputi seluruh aspek yang berkepentingan negeri untuk generasi hari ini serta generasi akan datang, bergerak menuju masa hadapan melangkaui batas masa. Usaha untuk mengembalikan semula kegemilangan negeri Kedah menjadi lebih hebat berbanding kedudukan pada masa ini, melibatkan usaha pemerkasaan dan pemberdayaan dalam pelbagai aspek, terutama ekonomi, sosial, pengurusan, hasil bumi, fiskal negeri, tadbir urus, perundangan, kehakiman syariah negeri, serta kerjasama strategik, perancangan geopolitik, serta aspek-aspek lain yang relevan dengan situasi dan keperluan semasa. Gagasan ini menyasarkan Kedah menjadi negeri nombor 1 dengan rakyatnya mampu menikmati kehidupan yang sejahtera dalam persekitaran yang berdaya huni di setiap sudut lembah, gunung, pulau dan daratan di negeri ini. Ini bukanlah bermakna kita menafikan usaha dan kerja keras yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negeri yang terdahulu. Bagaimanapun, dengan status negeri yang telah sekian lama diberi taraf negeri pertanian, kita dapati ada kekangan atau halangan tertentu untuk negeri ini mara lebih jauh, sederap dan selangkah dengan negeri-negeri lain yang sudah lebih maju. Ditambah dengan fokus yang diberikan terhadap negeri-negeri tertentu untuk lebih berdaya saing sebagai negeri industri dan berteknologi tinggi, kerajaan negeri Kedah melihat ini hanya akan merugikan rakyat kita sendiri untuk jangka panjang jika tidak ada usaha yang besar untuk mengubah nasib kita perlu segera dilakukan. Bagaimana ayat 11 surah Ar-Ra'd tadi adalah menjadi tanggungjawab diri sendiri untuk berusaha mengubah nasib dan kedudukan kita. Sama ada mahu terus menerus berlegar dalam liga bawahan seperti sekarang ataupun berubah menjadi negeri yang lebih maju dan berdaya saing. Adakah kita sanggup untuk terus dipaksa menjadi miskin dengan menjadi feeder kepada kekayaan negeri-negeri lain
hingga zaman anak cucu kita akan datang, ataupun kita mula bekerja keras untuk menjadikan Kedah negeri yang kaya raya serta mampu membuat keputusan sendiri demi kesejahteraan rakyat. Datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, dalam sektor pelaburan yang sering dijadikan indikator pertumbuhan ekonomi, negeri Kedah kini sudah berada dalam Liga Super sejak tahun 2021, di mana pada tahun itu peleburan yang telah masuk ke negeri ini mencecah 68.3 bilion yang tertinggi dalam sejarah. Pada tahun 2022, 13.1 bilion. Nilai pelaburan diluluskan pada tahun 2023 pula ialah 28.7 bilion. Pada tahun ini, nilai diluluskan setakat ini telah mencecah 31 bilion dengan Kedah berada pada kedudukan teratas dalam sektor pembuatan. Syukur kepada Allah, terima kasih kepada semua pihak dan agensi, negeri dan persekutuan, anak-anak syarikat kerajaan negeri yang telah bekerja keras selama ini. Saya yakin dengan petunjuk ini, kita berada pada landasan yang betul untuk mencapai impian The Greater Kedah. Kulim High-Tech Park yang telah dibangun sejak 1996 ketika era yang amat bahagia Tun sebagai Perdana Menteri hingga kini terus menjadi pilihan pelabur. Dengan kemampuan infrastruktur pelaburan terbaik selain harga tanah yang kompetitif, negeri Kedah ternyata mempunyai kelebihan berbanding negeri lain, bahkan negara-negara lain. Bagi meningkatkan daya saing dalam menarik pelaburan, kerajaan negeri telah memperkenalkan pendekatan mesra pelabur dengan inisiatif E10, iaitu kaedah melulus permit pembinaan secara ekspres. E10 telah mendapat pengiktirafan kerajaan persekutuan sebagai kaedah paling efisien dalam meningkatkan easy of doing business. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam bajet 2025 pada 18 Oktober 2024 turut mengiktiraf E10 sebagai pencapaian besar ikhtiar reformasi karenah birokrasi. E10 turut diiktiraf oleh para pelabur sebagai sangat cekap dan berkesan. Ingolf Schroeder, members of Executive Board of ATNS, dalam video yang diterbitkan oleh MPC menyatakan, ATNS has positive experience with MPKK's E10 initiative, which was crucial in fast-tracking our more than 8 billion ringgit mega project to the stage of CCC. We acknowledge this was made possible with MPKK effective customer support system, clear communication, and proactive facilitation. Selain media tempatan, artikel mengenai E10 telah diterbitkan dalam beberapa majalah antarabangsa, antaranya International Business Review, Volume 139/2021 dan ASEAN Productivity Organization berpangkalan di Tokyo pada Jun 2024. Sukacita saya mengumumkan E10 kini dikenali sebagai E10 Plus. E10 versi baru ini adalah perluasan E10 sedia ada yang merangkumi proses kelulusan tanah dan penggunaan teknologi termasuk Artificial Intelligence AI. Bagaimanapun dalam usaha melonjakkan potensi negeri, banyak lagi usaha yang perlu kita lakukan dan kita tidak seharusnya memberi fokus kepada Kulim High-Tech Park semata-mata untuk pelaburan industri. Ada banyak lagi kawasan industri yang sedang kita majukan seperti di 8 Special Border Economic Zone SBEZ Bukit Kayu Hitam, Taman Sains dan Teknologi Kedah KSTP, Kedah Rubber City dan Gurun Industrial Smart Park, serta kawasan-kawasan industri yang sudah lama beroperasi seperti di Kuala Ketil, Sungai Petani dan Kulim. Tuan-tuan dan hadirin sekalian, bagaimana yang saya sebutkan awal tadi, dalam menilai pertumbuhan ekonomi, pelaburan sering dijadikan ukuran, namun itu bukanlah mata-mata indikator atau sasaran kita dalam usaha memajukan negeri. Apa yang paling penting bagi kerajaan ialah membawa kesejahteraan kepada rakyat dalam menikmati kehidupan dengan pendapatan yang mencukupi,
perbelanjaan sara hidup yang tidak terlalu tinggi dan tidak kurang pentingnya ialah ketenangan hati dan perasaan serta kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga dan berkomuniti. Dalam masa yang sama kita juga tidak dapat mengelak daripada menghadapi cabaran yang dibawa oleh perkembangan teknologi begitu pantas berkembang dan berubah-ubah. Perkembangan ini membawa kepada perubahan gaya hidup dan keperluan masyarakat, menyebabkan setiap individu tidak mempunyai pilihan selain menyesuaikan diri dengan apa yang berlaku di persekitaran. Selaku pentadbir dan pemimpin kerajaan yang bertanggungjawab, kita perlu mengadaptasi setiap perubahan ini dengan proaktif dan cermat. Ini kerana dalam menggendong visi The Greater Kedah, kita perlu pastikan masyarakat ini dapat hidup dalam suasana yang sihat, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, spiritual dan kemanusiaan. Teknologi diamalkan untuk tujuan yang betul dan konstruktif, tidak terlalu menguasai hingga menyebabkan manusia lupa diri atau lupa daratan. Walau setinggi manapun pencapaian hidup, perlu sentiasa diingatkan bahawa kita adalah makhluk yang bertuhan dan suatu hari nanti pasti akan kembali semula ke pangkuan Tuhan untuk dipertanggungjawabkan atas amal perbuatan kita. Inilah asas kehidupan manusia. Sebagaimana yang telah difirmankan dalam surah Al-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, gagasan The Greater Kedah adalah satu perjalanan panjang. Ini hanya permulaan untuk satu usaha yang malah kita tidak akan berhenti di mana-mana. Sebab itulah dalam mendefinisi konsep gagasan ini, kita menyebut ia melangkaui batasan masa. Misi kita ke arah mencapai gagasan The Greater Kedah pada peringkat ini ialah plan pembangunan Kedah 2035 yang mana mungkin akan ada kejayaan dicapai pada peringkat tertentu dan disitulah kita akan nampak kejayaan tersebut. Namun itu bukanlah perhentian kerana perjalanan untuk mengembalikan kegemilangan dan kehebatan negeri Kedah akan tetap diteruskan oleh generasi demi generasi pada masa akan datang. Memang ada kedengaran suara-suara curiga The Greater Kedah masih tidak nampak hasil. Perlu untuk kita jelaskan bahawa untuk melihat hasil, tempohnya adalah sangat lama. Namun insya-Allah boleh dipercepatkan jika semua rakyat Kedah sedia untuk bersatu hati dan bermuafakat dengan sebaik-baiknya. Buat masa ini, hasil The Greater Kedah mungkin tidak kelihatan dalam bentuk fizikal atau touchable, seperti sebuah bangunan, sebagaimana terlihatnya KLCC dan Menara Kuala Lumpur ketika era Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. The Greater Kedah, pengisiannya akan ada dalam pelbagai bentuk dasar, plan, projek dan sebagainya dari masa ke semasa. Dalam apa jua inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri ke arah mencapai matlamat gagasan ini, fokus utama kita ialah membawa kesejahteraan kepada rakyat, mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan melindungi kelestarian alam sekitar. Dengan Kedah akan kekal sebagai negeri yang berdaya huni selagi wujudnya dunia ini. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, blueprint The Greater Kedah yang bakal dilancarkan pada hari ini adalah satu roadmap untuk kita capai dalam tempoh menjelang 2050. Blueprint ini tidak akan menerangkan secara terperinci apa gerak kerja yang perlu dijalankan oleh setiap agensi dan jabatan, tetapi menggariskan secara umum visi negeri Kedah untuk jangka masa panjang. Oleh yang demikian, sikap proaktif jabatan dan agensi serta pendekatan melakukan kerja tanpa disuruh adalah kunci kepada kejayaan pelaksanaan The Greater Kedah. Saya percaya jika semua dari kita mengamalkan sikap ini, kita mampu mencapai status The Greater Kedah jauh lebih awal daripada yang kita sesarkan. Melalui The Greater Kedah, kerajaan negeri bersedia untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar di masa hadapan
untuk menjadi sebuah negeri yang penting yang boleh membawa Malaysia ke peringkat seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan blueprint gagasan The Greater Kedah.